Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak meneruskan kupasan kitab Umdatul Ahkam. Pada hari ini kita ingin mensyarahkan hadis nombor 112 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-112 merupakan sepotong hadis yang pendek, hadis yang berbunyi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isya al-akhirah thumma yarji'u ila qaumi fa yusalli bihim tilka as-salah. Apa maksud hadis ini? Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Isyak. Mu'adz radhiyallahu an kemudian kembali menemui kaumnya dan salat semula bersama mereka. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi hadis yang pendek ini menceritakan kepada kita apa yang pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz ibnu Jabal. Satu ketika dia solat Isyak, fardu Isyak sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam sedangkan Mu'adz ibnu Jabal menjadi makmum. Kemudian setelah selesai daripada solat Isyak tersebut, Mu'adz ibnu Jabal dia kembali ke tempat tinggalnya. Dia kembali ke kaumnya. Dan bila dia kembali ke tempat kaumnya, dia mendapati yang mereka ingin mendirikan solat Isyak, maka Mu'adz ibnu Jabal melakukan solat Isyak untuk kali yang kedua. Dan untuk kali yang kedua ni Mu'adz ibnu Jabal dia menjadi imam. Kalau tadi dia solat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia solat Isyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam imam, manakala Mu'adz adalah makmum. Tapi bagi solat Isyak yang kedua yang dilakukan oleh Mu'adz ibnu Jabal, dia pula menjadi imam. Sedangkan orang-orang lain daripada kalangan orang-orang Islam mereka menjadi makmum. Jadi pada malam tersebut, Mu'adz ibnu Jabal solat fardu Isyak 2 kali. Kali yang pertama sebagai makmum di belakang Nabi SAW. Kali kedua, dia pula menjadi imam. Jadi itulah merupakan intipati daripada hadis 112, hadis yang pendek ini. Apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita raih daripada hadis ini? Di sana ada 3 pengajaran penting yang kita nak kongsikan pada hari ini. Yang pertama, berlaku perbincangan di kalangan para ulama tentang apakah boleh seseorang yang solat sunat mengimamkan orang yang solat fardu. Ini ada satu perbincangan di kalangan para ulama. Ini bukan perbincangan yang baru tapi perbincangan yang lama. Boleh tak orang yang solat sunat dia jadi imam? Sedangkan dekat belakang dia adalah makmum-makmum yang sedang mendirikan solat fardu, solat yang wajib. Kita bagi contoh. Contohnya adalah, boleh tak orang yang solat tahiyatul masjid, iaitu solat sunat,
mengimamkan orang yang solat fardu zuhur. Kita masuk ke dalam masjid kan, kita nak solat fardu zuhur. Kita singgah dekat satu masjid. Contoh kita singgah dekat Masjid Kasim. Dan bila kita singgah tu, solat jemaah fardu zuhur di Masjid Kasim dah selesai dah. Kita datang dalam jam 2 petang, 2 tengah hari sebagai contoh. Kebiasaannya jam 2 tengah hari, solat fardu zuhur berjemaah dekat masjid dah selesai dah. Kita masuk nak solat fardu zuhur. Kemudian kita nampak ada seorang lelaki yang sedang mendirikan solat. Kita pun tak tahu dia solat apa. Lalu kita buat keputusan untuk mengikut lelaki tersebut. Kita jadikan dia sebagai imam. Kemudian selepas selesai solat, lelaki itu kata dekat kita, tadi yang dia tu solat, sebenarnya dia solat sunat tahiyatul masjid. Dia tak solat fardu zuhur. Maka di sini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Boleh tak orang yang solat sunat jadi imam kepada orang yang solat fardu? Orang yang solat fardu jadi makmum, orang yang solat sunat menjadi imam. Sama juga kalau kita sampai ke bulan Ramadan, boleh tak orang yang solat sunat tarawih menjadi imam kepada orang yang solat fardu isyak? Maka berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Sama ada boleh ataupun tak boleh. Dalam hal ini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Ada sekumpulan di kalangan para ulama silam, mereka mengatakan tak dibenarkan orang yang solat sunat menjadi imam bagi orang yang solat fardu. Antara hujah mereka, mereka berhujah dengan hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda yang imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi menurut golongan ulama pertama, tak boleh orang yang solat sunat menjadi imam bagi orang yang solat fardu. Seolah-olah macam kita tak ikut imam. Daripada sudut niat solat kita berbeza. Itu satu sudut pandangan. Pandangan yang kedua pula di kalangan para ulama mengatakan, tak menjadi masalah bagi seorang yang solat sunat menjadi imam bagi orang yang solat fardu. Tak jadi masalah. Dan ini juga merupakan pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apakah sandaran mereka? Sandaran mereka adalah hadis yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Hadis ke-112. Yang mana Mu'adz dia salat Isyak sebagai makmum di belakang Nabi SAW. Itu salat pertama dia. Salat Isyak pertama dia. Kemudian dia balik dekat kawasan kaum dia. Dia salat Isyak untuk kali kedua. Dan kali ini pula adalah sebagai seorang imam. Dan kata para ulama, seorang Muslim hanya diwajibkan untuk mendirikan solat Isyak dalam sehari cuma sekali je. Jadi status solat Isyak yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal di belakang Nabi SAW itu fardu. Solat fardu Isyak yang pertama, dia telah melakukan satu benda yang wajib. Tetapi apabila Mu'adz ibn Jabal mengulang sekali lagi solat Isyak untuk kali kedua, kata para ulama statusnya kedudukan solat tersebut menjadi sunat. Kerana seseorang itu hanya diwajibkan melaksanakan mendirikan satu solat Isyak dalam sehari. Ketika mana Mu'adz ibn Jabal mengulang sekali lagi solat Isyak untuk kali yang kedua, kali ini sebagai imam, seolah-olah dia adalah mendirikan solat sunat. Seolah-olah makmum yang kat belakang dia tu solat fardu Isyak di belakang orang yang sedang mendirikan solat sunat. Makmum dekat belakang tu, itu kali pertama mereka lakukan solat Isyak pada malam itu. Tapi bagi Mu'adz ibn Jabal, itu kali kedua dia untuk solat Isyak. Jadi seolah-olah, kata para ulama adalah orang yang solat fardu Isyak sedang solat di belakang orang yang sedang solat sunat. Imam mereka pada ketika itu adalah Mu'adz ibn Jabal. Jadi hadis 112 ini dijadikan sebagai sandaran oleh para ulama yang membenarkan orang untuk mengikuti imam
Orang yang solat fardu boleh mengikuti imam walaupun imam tu solat sunat dengan syarat. Syaratnya adalah pergerakannya mesti sama. Pergerakan mesti sama maksudnya adalah solat tu ada berdiri, ada rukuk, kan? Ada tak solat yang mana pergerakan tak sama? Kita katakan ada. Solat jenazah. Solat jenazah tak ada rukuk. Solat jenazah tak ada sujud. Dia berdiri je nampak takbir. Jadi orang yang nak solat fardu, dia tak boleh mengimamkan, dia tak boleh menjadi makmum kepada orang yang solat jenazah kerana pergerakan tak sama. Kalau pergerakan sama, ada rukuk, ada sujud, boleh ikut. Walaupun niat berbeza. Walaupun imam niat solat sunat, kita niat solat fardu, boleh kita ikut. Asalkan pergerakannya sama. Habis Ustaz, macam mana golongan yang membenarkan? Mereka menjawab. Tadi golongan yang tak membenarkan mengatakan yang kan ada hadis Nabi. Nabi SAW bersabda yang imam itu dijadikan untuk diikuti. Kata golongan ulama yang membenarkan memang betul ada hadis tu. Tapi apa maksud hadis tu? Maksudnya kita tidak menyelisihi perbuatan imam. Kalau imam rukuk, kita rukuk. Kalau imam sujud, kita sujud. Kalau imam iktidal, kita iktidal. Kalau imam berdiri, kita berdiri. Itu yang dimaksudkan dalam hadis tu. Hadis tu bukan melarang seseorang Muslim daripada mendirikan salat di belakang seorang imam yang barangkali solat sunat. Bukan itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, kata para ulama, orang yang solat fardu boleh mengimamkan orang yang solat sunat. Jadi kalau terbalik pun boleh. Sebagaimana orang yang solat fardu boleh jadi makmum kepada orang yang solat sunat, maka orang yang solat fardu juga boleh, orang yang solat sunat juga boleh menjadi makmum di belakang orang yang solat fardu. Tak menjadi masalah. Dengan syarat pergerakannya mesti sama. Pergerakan sama, ada rukuk, ada sujud, maka dibenarkan untuk mengikuti. Itu merupakan yang kedua. Pengajaran yang ketiga, boleh mengulangi solat fardu khususnya jika ada kemaslahatan. Jadi kita lihat tadi dalam hadis 112 ni, Mu'adz ibnu Jabal, dia mendirikan solat fardu 2 kali. Dia solat fardu isyak 2 kali. Yang pertama bersama-sama dengan Nabi SAW sebagai makmum. Yang kedua dia balik dekat kawasan dia, ke kaum dia, and dia solat isyak untuk kali kedua sebagai imam. Jadi berdasarkan hadis ini kata para ulama, tak menjadi masalah kalau seorang Muslim mengulangi solat fardu untuk kali yang kedua jika ada kemaslahatan. Tak menjadi masalah. Bahkan sebahagian di kalangan ulama mereka memperincikan lagi isu tentang mengulangi solat ni. Antara ulama yang memperincikan isu ini adalah Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi, salah seorang ulama syariah semasa. Dia pernah mengatakan yang orang yang mengulang balik solat dia, solat fardu especially, ada beberapa senario, situasi. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama adalah orang itu mendirikan solat fardu sendiri. Dia solat sendiri. Kemudian lepas dia dah selesai solat, dia bertemu dengan sekumpulan orang Islam yang ingin mendirikan solat fardu yang sama yang dia lakukan tadi. Seorang Muslim, dia solat fardu zuhur sendiri. Lepas dia dah beri salam, dah selesai dah, tiba-tiba datang sekumpulan manusia lelaki yang ingin mendirikan solat fardu zuhur secara berjemaah. Jadi boleh tak dia ulang sekali lagi? Tadi yang kali pertama dia solat sendiri, sekarang dia nak solat berjemaah pula. Maka kata para ulama, adalah dibenarkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan saja dibenarkan, bahkan dianjurkan untuk diulang sekali lagi. Especially kalau dia tidak ada halangan pada ketika itu.
Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kata para ulama ataupun kata Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi, adalah seseorang dia solat fardu kan, di rumah secara berjemaah. Tak kisahlah dia solat fardu kat rumah ke, dia solat kat tempat lain dekat tengah jalan, secara berjemaah, solat fardu. Kemudian lepas dia dah solat, dia memasuki salah satu daripada 3 masjid, iaitu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Dan bila dia masuk ke dalam masjid tersebut, dia dapati yang orang-orang di dalam masjid baru ingin mendirikan solat berjemaah, solat fardu berjemaah. Jadi kalau dalam keadaan sedemikian rupa, kata Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi, adalah dianjurkan baginya untuk ulang sekali lagi solat fardu tersebut. Walaupun dia dah lakukan. Dia solat fardu dekat tengah jalan, contoh. Dia naik kenderaan, on the way nak pergi Madinah. Kemudian dia dah solat dah dalam perjalanan. Dan bila dia sampai kat kota Madinah, dia dapati yang dekat Masjid Nabawi, solat yang sama itu baru ingin dilaksanakan secara berjemaah. Maka kata Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi, maka pada ketika itu adalah dianjurkan baginya untuk mengulangi solat tersebut sekali lagi. Situasi yang ketiga, seseorang solat fardu secara berjemaah, kemudian lepas dah selesai solat berjemaah, dia pergi ke satu kawasan dan dia dapati ada satu jemaah yang lebih besar yang sedang mendirikan solat yang sama. Sebagai contoh, dia solat kat rumah, berjemaah zuhur, 2-3 orang, dah selesai solat fardu zuhur tu, kemudian dia pergi ke masjid. Dan dia dapati kat masjid ni, mereka baru nak start solat. Dan jumlah mereka lebih ramai. Maka kata Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi adalah dibenarkan bagi orang tersebut untuk mengulangi solat fardunya sekali lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Situasi yang keempat, seseorang dia solat fardu sebagai makmum. Berjemaah, dia jadi makmum, kemudian dah selepas selesai solat, dia solat sekali lagi. Kemudian dia jadi imam. Situasi yang keempat ni sama dengan hadis ke-112 ni. Muaz bin Jabal solat fardu isyak sebagai makmum di belakang Nabi SAW. Kemudian kali kedua, dia solat fardu isyak sebagai imam pula. Maka keadaan ini juga adalah dibenarkan. Yang menjadi perbincangan di kalangan ulama adalah bila seseorang itu dah menjadi imam. Dia solat sebagai imam, solat fardu, berjemaah, dia jadi imam. Kemudian dah selesai solat, dia solat yang sama tu sekali lagi. Tetapi dengan kumpulan manusia yang berbeza. Kalau saya boleh berikan contoh konteks hari ini kita solat Jumaat dekat Singapura ni dalam keadaan wabak, ada beberapa sesi. Ada sesi kedua, ada sesi pertama, ada sesi kedua. Solat Jumaat. Jadi timbul persoalan, Ustaz, boleh tak seorang imam, dia menjadi khatib Jumaat, dia menjadi imam solat Jumaat untuk sesi pertama, dan dalam masa yang sama juga, dia juga menjadi khatib dan imam solat Jumaat untuk sesi yang kedua. Ini dibincangkan oleh para ulama. Sesi pertama, jemaah dia berbeza daripada sesi yang kedua. Ini dibincangkan oleh para ulama dan sebagian di kalangan ulama semasa seperti Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi, beliau berpandangan tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah bagi seorang imam untuk mengimamkan solat Jumaat sesi pertama dan tidak menjadi masalah baginya untuk mengimamkan sesi solat Jumaat untuk sesi yang kedua tu. Tidak menjadi masalah.
Dan sandaran yang digunakan oleh para ulama kita adalah pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi salat dalam keadaan peperangan, dua rakaat Nabi salat bersama dengan kumpulan pertama di kalangan sahabat. Kemudian Nabi beri salam. Kemudian Nabi salat yang sama untuk kali kedua. Nabi menjadi imam. Nabi mengimamkan pula golongan para sahabat, kumpulan yang kedua. Jemaah yang berbeza. Sebanyak 2 rakaat, kemudian Nabi beri salam. Jadi Nabi melakukan satu solat sebanyak 2 kali dengan kumpulan para sahabat yang berbeza, dengan jemaah yang berbeza. Itu yang digunakan sebagai sandaran oleh sebahagian di kalangan para alim ulama kita. Jadi itu merupakan di antara 3 pengajaran penting yang kita nak kongsikan pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.